bila dijemput ni pertamanya mula-mula dulu saya ingat sebelum puasa kot kita dah plan untuk buat bengkel ni, tapi disebabkan PKP tu harapnya kita dapat teruskan juga dengan keadaan secara online ni lah. Baik, saya akan share saya punya sedikit perkongsian pagi ni. Itu slide harapnya nampak lah dekat skrin ni. Right. Boleh nampak tak, Prof? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak Ada slide tu Okey, slide saya harapnya semua dapat nampak lah kat sini. Saya akan pick saja beberapa slide yang ada. Jadi sebelum itu Prof dan juga rakan-rakan, pembinaan modul ini kalau kita lihat dalam kajian-kajian di peringkat PhD sekarang, saya lihat banyak pelajar-pelajar sekarang berminat untuk kaji buat kajian berkaitan dengan pembinaan modul. Ini mungkin juga saya lihat daripada kalangan pelajar-pelajar PhD khususnya yang mendapat beasiswa daripada kementerian-kementerian yang tertentu. Dan ada katanya syarat pelajar-pelajar ini bukan sekadar buat kajian dalam bentuk survey dan saja, tapi lebih pada nak melihat outcome. Outcome maksudnya dalam arti kata yang boleh diaplikasikan hasil daripada PhD itu nanti dalam konteks maybe teaching and learning, pendidikan seperti motivation, training dan sebagainya. Jadi saya rasa itu satu. Yang kedua, kebanyakan juga kalau kita tengok dalam applied research, banyak juga kita tengok geran-geran yang tertentu itu menggunakan modul sebagai salah satu daripada intervention yang digunakan dalam kajian mereka. Jadi daripada senarai kandungan bengkel pada hari ini, saya akan fokus kepada perkara yang ketiga itu, iaitu reka bentuk pembangunan. Dia merupakan salah satu daripada bengkel yang saya selalu anjurkan sebelum ini, yang mengambil masa 2 hari itu. Dan hari ini kita akan fokus kepada perkara yang ketiga, iaitu reka bentuk pembangunan modul. Jadi secara overallnya, satu slide ini sebenarnya dah merangkumi keseluruhan, iaitu yang saya akan bincangkan satu persatu daripada apa yang ada dalam satu slide ini. Dalam kita nak bina modul ini, satunya modul itu dia ada 2 jenis. Satu modul dipanggil berbantukan facilitator ataupun instructor, ataupun ada modul yang tidak berbantukan instructor ataupun disebut sebagai person centered. Yang ini yang banyak menggunakan, yang tidak berbantukan facilitator ni banyak menggunakan metod online. Kaedah sekarang adalah sangat sesuai lah kalau kita gunakan modul application dalam kaedah online. Dia tidak berbantukan instructor ataupun facilitator secara khusus. Dalam bina modul ni, dia ada 3 kategori yang utama. Satu, iaitu modul itu baru. Maksudnya kita bina modul itu daripada awal lah. Daripada crash, maksudnya daripada teori kita bina modul itu. Yang kedua, kita ubah suai modul itu. Maksudnya modul-modul yang ada, kita adapt. Kita adapt dalam arti kata sama ada satu modul kita tambah ataupun kita buang, kita kurangkan ataupun kita ambil beberapa modul dan kita gabungkan, akhirnya akan menjadi satu modul yang berbeza. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita adopt. Maksudnya kita ambil modul orang lain dengan permission dan kita run kajian kita dalam konteks ataupun populasi yang berbeza. Yang ketiga ni tidak digalakkan sangat untuk pelajar PhD kerana dia punya contribution ni agak sedikit. Untuk pelajar PhD, sebaiknya adalah baru. Kalau tak dapat yang baru, bina modul mungkin boleh adapt, tetapi kena buat pengubahsuaian lah terhadap modul yang asal. Dan bina modul ini bergantung kepada, disandarkan kepada sama ada model ataupun teori. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian yang ada di luar, sama ada kajian dalam bentuk grant research base ataupun dalam bentuk kajian peringkat master dan PhD, kadang-kadang ada kajian yang terhenti terhadap model saja. Maka daripada model itu kita boleh gunakan untuk extend the research dalam erti kata membangunkan modul dan menguji keberkesanan modul itu. Dan satu lagi kita menggunakan teori. Nah, ini agak mengambil masa sikit. Kerana selalunya bila gunakan model ni agak mudah, kerana selalunya orang yang telah kaji terhadap satu-satu model ini, dia telah construct the definition, the concept dan sebagainya itu. Tapi bagi mereka yang
menggunakan teori ni, maka dia akan mengambil masa yang agak panjang sikit. Bagusnya kalau kita boleh blend antara teori dan juga model supaya ia akan menjadi satu nilai tambah yang baru dalam kajian yang terkini. Kemudian bila kita dah selesai bina sesuatu modul itu, okey, contohnya kita nak ambil berapa lama untuk bina modul ni? Nanti kita akan bincang berapa lama. Untuk peringkat PhD, peringkat master dan juga dalam bentuk grant, research grant ni, maka dia ada tempoh-tempoh yang mungkin kita boleh cari satu masa yang time frame yang agak bersesuaian. Kalau lama sangat peringkat PhD pun nanti dia akan mengambil masa, tak boleh graduate on time. Okey, kemudian bila kita dah bina modul itu, dia ada prosesnya, nanti kita akan bincang, mungkin bukan siri inilah, mungkin siri-siri yang akan datang, iaitu kajian rintis. Kajian rintis, ada 2 kajian rintis kalau ikut model SIDIC. Kemudian kita akan buat kesahan, iaitu dipanggil, kesahan selalunya modul ni kita akan guna 2 kesahan saja, dipanggil face validity dengan content validity. Kemudian kita akan melakukan reliability, iaitu kita akan melihat quality of the module itu. Selalunya kita akan melihat pada internal consistency terhadap modul itu. Dan yang ketiga, iaitu kita akan melakukan keberkesanan, iaitu the effectiveness. Selalunya kita akan gunakan kaedah experimental design pada peringkat ini. Tapi ada juga kadang-kadang modul dia menggunakan 2 kaedah kat sini. Satu eksperimen ataupun satu lagi dia blend dengan qualitative approach. Jadi itu pun boleh dilaksanakan. Dan dalam kajian eksperimen nanti insyaAllah kita akan bincang dalam siri-siri yang akan datang. Ini satu slide ni secara umum dulu. Okay. Baik. Mungkin ada rakan-rakan bisa dengar tentang DDR, agak famous juga pada tahun 2004 ataupun sebelum itu lagi. Kita lihat 1994 itu. DDR ni mendapat tempat lah dalam pembinaan modul. Walau bagaimanapun dalam modul ni, kalau kita lihat di sejarahnya, 1970 nama orang tu adalah Goldsmith and Goldsmith. Kemudian 1974 Russell dia buat satu buku. Buku tu ada pada saya, kalau siapa nak fotokopi boleh ambil. Nampak tak buku ni? Sorry ya. Ada nampak lah buku ni, nampak tak? Hello? Nampak Dr. Izwan, modular instruction. Okey, nampak sebenarnya buku ni dekat Malaysia saya cari dulu tak ada. Memang tak ada kat mana-mana library. Jadi saya beli dekat luar negara yang memang withdraw, dapat. Jadi saya boleh share dengan rakan-rakan. Jadi mungkin boleh saya katakan pioneer lah kot, 1974. Kali sebelum tu 1970 ada seorang lagi yang membangunkan satu bukan buku tapi lebih pada satu artikel ringkas. Baik. Kemudian kalau kita lihat DDR ni mendapat tempat design and development research. Banyak bidang-bidang seperti bidang sains, kurikulum dalam bidang sains dan teknologi banyak menggunakan DDR. DDR mengatakan bahawa dalam pembinaan modul ni 3 fasa yang besar, iaitu design, develop and evaluate. The instruction, program, process and product that must meet the criterion of the internal consistency. Baik, 3 fasa ini dalam DDR. Yang pertama disebut sebagai design, develop and evaluating ini. Bagi kalau kita biasa dengar tentang model-model yang ada dalam pembinaan modul. Baik, sebelum tu saya nak cerita sikit bahawa dalam bina modul ni perlu bersandarkan kepada model. Model ni maksudnya lebih kepada metod untuk membangunkan modul. But the content dalam modul itu bergantung bidang masing-masing. Content dalam itu adalah reflect kepada teori ataupun model yang digunakan untuk membina modul itu sendiri dari sudut isi kandungan dia. Bidang berbeza-beza lah, mungkin ada bidang sains, bidang teknologi, mungkin bidang kesihatan dan sebagainya. Tapi kalau dalam nak membina modul ini, asasnya perlu ada model yang kita perlu follow. Sama ada kita menggunakan satu model ataupun combination beberapa model. Saya ambil satu contoh. Ada mereka menggunakan model DDR. Pada masa yang sama, dia masukkan juga, blendkan juga dengan model AD. Ada banyaklah, nanti kita boleh lihat beberapa model yang ada. Sekarang ni saya cerita tentang DDR dulu. Baik, dalam 3 fasa ini reka bentuk pembangunan dan juga penilaian. Okay, saya akan pergi satu-satu. Nanti saya skip lah. Okey, baik. DDR adalah satu konsep penyelidikan yang membangunkan satu kajian pembangunan secara teratur dan bersistematik. Maksudnya, 3 fasa tadi, yang 3 fasa ini, bila sebut berstruktur dan bersistematik, dia tak boleh skip.
dia mesti follow sequence. Bila kita kata follow the sequence, bila modul itu skip dan tak follow the sequence, selalunya akan hadapi masalah bagi pelajar PhD bila dia Viva ataupun masa dia defend proposal. Ini antara isu yang ada. Bagi kita yang dalam research grant pula, kita kena follow the sequence ni. Dia akan ada implikasi bila mana kita nak copyright ataupun patentkan modul itu. Nanti saya dah siri-siri yang lain, saya akan share bagaimana how to copyright and patent the module dengan IPO ataupun dengan universiti sendiri. Jadi ini adalah kekangan-kekangan yang kita perlu pastikan semasa bina modul itu, make sure follow the step. Sebabnya kadang-kadang bila kita tak follow the step, bila kita nak bagi research grant, bila kita nak buat contohnya bila kita nak lakukan copyright setelah modul, setelah kajian itu habis, selalunya bila kita nak present dalam jawatankuasa, contoh peringkat UKM lah, kita kata kita copyright dengan PIK, Pusat Inovasi Kolaborasi, dia ada satu sesi di mana kita perlu present ataupun macam defend lah kita punya modul itu sebelum diberi kelulusan. Ini step-step ini dia akan lihat nanti. Okay. Sesi ini saya skip dulu. Right. Dan antara DDR ni yang boleh dibangunkan adalah model, modul, borang soal selidik, kerangka, garis panduan, plan strategik misi. Untuk peringkat PhD selalunya kita akan buat yang 3 ke atas. Model, modul, borang soal selidik. Kerangka, garis panduan, plan strategik misi selalunya peringkat kementerian. Kalau contoh di KPM, bahagian EPRD, mereka banyak melakukan garis panduan dan juga plan strategik ini. Okey, dalam fasa DDR ni, fasa yang pertama ni sangat penting rakan-rakan. Kalau peringkat PhD, masa dia nak defend proposal, fasa pertama disebut sebagai fasa analisis keperluan ini perlu disiapkan. Dalam arti kata yang lain, fasa ini sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana perlu dan pentingnya kajian itu nak dilaksanakan. Okey. Fasa pertama ni maksudnya sebagai satu lesen dah untuk kita jalankan ke bentuk pembangunan modul tersebut. Jadi untuk menjalankan fasa analisis keperluan ini ada beberapa kaedahnya. Satu, kita boleh gunakan kaedah kajian tinjauan. Maksudnya kita boleh buat prelim dulu. Prelim maksudnya boleh tanya pakar ataupun kita edarkan survey. Okay? Macam contoh kajian tinjauan yang kedua kita gunakan soal selidik. Jadi kita bagi kepada population. Saya ambil satu contoh, kalau kita nak buat modul kepada parent, khususnya kita nak buat modul parenting kepada anak-anak yang autism. Jadi sebelum kita nak laksanakan modul itu, perkara yang paling penting yang kita perlu lakukan analisis keperluan adalah mungkin kita perlu tanya parent itu sendiri. Bagaimana mereka melaksanakan kemahiran keibuapaan dengan anak-anak yang terlibat dengan autism ini. Ini satu cara. Kemudian kaedah tinjauan pakar, ini mungkin kita gunakan kaedah Delphi, di mana kita kena pasti pakar yang terlibat. Pakar di sini adalah mungkin cikgu, kalau sekolah itu kita kata guru, ataupun di universiti pensyarah, pakar itu dikategorikan sebagai pensyarah. Okay. Yang paling mudah adalah kajian literature review. Analisis keperluan juga boleh dilakukan untuk mendapatkan satu kepastian tentang modul itu melalui kaedah LR, literature review. Nampaknya mudah tapi susah. Satu lagi kaedah yang kita boleh gunakan adalah analisis dokumen. Analisis dokumen di sini adalah kita menganalisis dokumen-dokumen yang ada, khususnya bagi mereka yang buat kajian berkaitan dengan kita kata implikasi terhadap polisi, garis panduan dan sebagainya. Selalunya analisis dokumen ini sangat penting, melihat semula minit-minit mesyuarat, laporan-laporan yang dikeluarkan oleh kementerian dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk buat analisis dokumen. Baik, saya skip yang ni. Okey, fasa yang kedua, fasa reka bentuk dan pembangunan modul. Fasa reka bentuk dan pembangunan modul di sini adalah sangat penting pada fasa yang kedua. Dan fasa yang ketiga, fasa penilaian kajian pembangunan adalah untuk menilai satu, dia boleh untuk menilai kebolehgunaan produk yang dihasilkan. Yang kedua, untuk menguji keberkesanan suatu produk ataupun modul tersebut. Okey, ini saya skip lah. Baik, saya nak ada lagi masa kan? Okey, saya ada lagi lebih kurang 10 minit lagi. Sedikit definisi lah. Tadi saya dah sebut tadi tentang apa itu modul. Dia lebih kepada pakej pengajaran ataupun unit pengajaran dan pembelajaran yang membincangkan suatu tajuk secara sistematik dan berturutan.
Aplikasi modul boleh diaplikasikan dalam konteks akademik dan bukan akademik. Akademik maksudnya kalau di sekolah kita ada teaching and learning, dekat universiti teaching and learning. Bukan akademik, lebih kepada training, latihan, modulan, lebih kepada motivasi dan lebih kepada psycho-education program. Jenis-jenis modul, kalau kita lihat modul pengajaran, modul motivasi, modul latihan dan juga modul akademik. Okey. Ini antara model-model yang ada lah. Pendekatan model dalam pembinaan modul ni. Kalau ada kat sini 4 model. Model rasa saya sebut tadi, model Sharifah, model Siddiq, model DDR, Ritchie and Klein, dan juga model Eddie, model Asher, dan banyak lagi sebenarnya model-model yang ada. Sebab pemilihan model ni sangat penting kerana ia bergantung kepada bidang kita masing-masing. Sebab itu kita kena tengok juga dalam kita nak memilih satu model ni, lihat juga literature review, previous research dalam bidang kita banyak menggunakan model apa dalam pembinaan modul, dan mungkin di situ ada kekuatannya. Maksudnya kita kena highlightkan kekuatan itu. Ini adalah model Russell. Very simple yang saya sebut dalam buku ni, model Russell. Dalam buku ni ada explain detail bagaimana ada 9 step yang perlu diikuti dalam membina modul ni. Bermula dengan membina modul baru. Selalu kita akan mulakan dengan membina modul baru. Yang kedua, tentukan objektif modul, membina soalan, item, ukuran dan sebagainya, menganalisis dan menentukan pencapaian pelajar. Jadi bila disebut pencapaian pelajar ni, sebab modul ni rasa ni dia banyak menggunakan modul untuk instruction berkaitan dengan teaching and learning. Sebab itu dia menggunakan pencapaian pelajar. Susun modul ikut urutan dan pemilihan media. Media ni maksudnya medium. Kita guna modul itu adakah dalam bentuk face to face, dalam bentuk online, ataupun apa cara yang kita lakukan. Proses mencuba modul ke atas pelajar, yang ini lebih kepada proses validity and then kesahan modul dan menentukan kepercayaan modul sehingga modul digunakan. Baik, ini model DDR. DDR kalau dalam buku dia, kalau siapa pernah ada buku dia boleh lihat dalam DDR, very simple. Sebab itu kebanyakan kajian-kajian yang menggunakan DDR sebagai model asas. Di dalamnya, dalam pelaksanaan pembinaan modul itu dia guna another model yang lain. Maksudnya dia integrate 2 ataupun 3 model. Boleh. Maksudnya dari sudut makronya boleh mulakan dengan model DDR. Kemudian dari sudut mikronya boleh gunakan model-model lain seperti AD, Asher dan sebagainya untuk membina modul dari unit-unit kecil yang kita akan bincang dalam siri-siri yang akan datang. Okey, ni saya dah explain tadi. Model Sharifah ni dalam bidang teaching and learning nampak macam kurang mendapat sambutan lah pada ketika ini bila saya lihat kajian-kajian yang lepas menggunakan model Sharifah, walaupun modelnya 1981, dah lama sebenarnya. Okay. Model Siddiq banyak digunakan dalam kajian bidang kaunseling, psikologi, kesihatan, juga menggunakan model Siddiq. Dia ada 2 fasa yang utama. Saya tak brief detail sebab nanti masa-masa yang lain insyaAllah saya akan brief detail untuk membincangkan tentang model. Ini model Siddiq. Dalam model Siddiq ini ada 2 fasa yang berbeza sedikit dengan model rasa dan juga model DDR, kerana dalam model Siddiq ini dia ada 2 kajian rintis. Kalau mereka yang menggunakan model Siddiq ini, dia ada 2 kajian rintis. Kajian rintis yang pertama adalah bila modul itu, draft modul dah dihasilkan, kemudian dia ada satu kajian rintis yang pertama. Kemudian kajian rintis yang kedua bila modul itu sebelum dibuat kesahan dan kebolehpercayaan. Okay, detailnya nanti insyaAllah saya akan explain kemudian. Ini dia punya, saya skip ini, saya skip. Okay. Cuma saya nak highlightkan kat sini. Kadang-kadang dalam membina modul ni, isu yang kita hadapi adalah bagaimana kita nak mengenal pasti teori itu. Kerana penting kat sini mengenal pasti teori yang sesuai itu supaya setiap teori yang kita pilih itu dia akan reflect kepada variable ataupun pemboleh ubah yang kita nak gunakan dalam kajian kita. Sebagai satu contoh, bila kita dah kenal pasti satu teori, bagaimana kita nak explain ataupun nak define the construct yang terhasil daripada teori tersebut. Kalau kita lihat contoh teori yang ada kat sini, yang ini contoh satu teori itu teori cognitive information processing. Daripada teori ini, katakan teori ini ada 3 domain. Bagaimana 3 domain ini dia menghasilkan ada 8 subdomain di sebelahnya. Jadi di sinilah dalam peringkat pembinaan modul yang pertama itu, bila kita nak kenal pasti teori itu, kita mampu untuk constructkan setiap daripada variable yang terhasil daripada teori tersebut. Sama ada berlaku satu teori ataupun gabungan beberapa teori boleh digunakan di sini. Ini penting kat sini Okay, ini teori yang kedua. Ini contoh macam mana how to explain
construct setiap daripada domain-domain itu. Kerana domain-domain ini, domain adalah sub-construct yang terhasil daripada teori yang kita pilih. Daripada domain inilah yang akan terhasilnya aktiviti-aktiviti dalam modul yang kita nak bina. Sama ada dia hanya satu teori ataupun dia boleh berlaku integrated beberapa teori. Itu sangat penting. Okey, kajian keperluan ni saya explain detail. Yang ni insyaAllah next sebab saya nak fokus benda lain. Ini format ni, ini format modul. Format modul ni sebenarnya tidak ada format yang tetap. Kalau dalam teaching and learning di sekolah dia menggunakan RPH. Jadi dia boleh baiki ataupun menggunakan format yang sama. Jadi dalam format ni tidak ada satu format yang tetap di mana kita boleh memilih format-format yang sesuai. Okey. Ini antara penerangan dia. Saya nak explain yang lain. Yang ni saya nak cerita tentang aras modul ni. Dalam modul ni dia ada beberapa aras yang kita kena tentukan. Pertama, modul maksudnya nama modul itu sendiri. Modul itu boleh terhasil diwakili oleh construct. Contoh modul promosi kesihatan. What's the definition of the promosi kesihatan? Mungkin dalam promosi kesihatan itu dia ada lagi elemen construct ataupun variable yang perlu didefinekan. Jadi mungkin dia akan jadi sub-modul pula. Contoh kalau kita tengok sini aras modul namanya modul decision making. Modul decision making ada satu construct yang terhasil daripada teori. Dalam decision making itu dia ada 3 lagi sub-construct. Itu dipanggil sub-modul. Jadi aras-aras yang kita akan tentukan, kalau kita boleh keluarkan aras-aras ini, modul, sub-modul, kemudian unit. Unit ni adalah the session. Contohnya dalam modul selalunya kita akan lakukan dalam bentuk session. Session kalau dalam counselling kebanyakan dia akan menggunakan kaedah counselling session lah. Dia akan memenuhi contohnya sesi berapa jam, satu sesi berapa jam, untuk kelompok berapa jam, untuk individu berapa jam, untuk family berapa jam, kan? Unit itu maksudnya session. Session mungkin kalau kita kata di sekolah dia akan guna dalam kelas. Dia akan gunakan kelas yang pertama, sesi yang pertama, sesi yang kedua, sesi yang ketiga. That's a unit. Jadi kemudian aktiviti. Mungkin dalam satu session itu dia ada satu aktiviti dan mungkin ada beberapa aktiviti. Kadang-kadang aktiviti ni kena lihat juga kerana ada tempoh masanya. Kalau di sekolah itu, kalau modul teaching and learning, dia kena ikut waktu pembelajaran. Kalau satu masa itu 30 minit ataupun 40 minit, maka modul itu perlu sesuaikan dengan masa yang ditetapkan oleh sekolah dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah ini adalah penerangan bagi setiap aktiviti yang kita nak lakukan. Itu mesti ada step, ikut sikon, di mana dia tak boleh skip. Ini untuk memudahkan kita melaksanakan modul tersebut. Ini aras modulnya. Contoh beginilah, kalau peringkat PhD ni, kalau masa defense proposal tu mampu konstrukkan teori dan akhirnya boleh tunjukkan dalam bentuk kerangka begini, apa nama modul itu dan apa sub-modul yang ada dan berapa unit yang ada dan berapa aktiviti yang akan terhasil daripada modul tersebut. Ini akan menjadi satu kekuatan lah sebab fast dalam defense proposal peringkat PhD ataupun master, masa defense itu dapatan need analysis tu pastikan ada. Ini akan menjadi strong justification. Sama ada kita gunakan kaedah-kaedah tadi, literature review, kaedah survey, temu bual pakar, analisis dokumen, boleh buat semua sekali ataupun salah satu daripadanya. Tapi kalau setakat literature review tu tak cukup lah. Okay. Kalau research grant tak ada masalah. Okey, ni kandungan aktiviti. Okey, peringkat yang kedua dalam model SIDIC ni, mencuba dan menilai modul, kajian rintis, menentukan kesahan dan kebolehpercayaan. Kajian rintis yang pertama dalam model SIDIC ni, yang saya sebut tadi model yang ni, model yang SIDIC tadi. Sorry. Okey, ini model ni, dia ada 2 kajian rintis yang kena patuhi. Kalau guna DAR saja, satu je kajian rintis kena buat. Okey, kajian rintis yang pertama ni untuk melihat kesesuaian kandungan. Selalunya bila modul dah siap, kita akan mencari beberapa orang. Okey, beberapa orang tidak ditetapkan. Berapa jumlah sampel yang sesuai beberapa orang ni. Hanya cukup untuk melihat kesesuaian kandungan. Contoh kita ada satu modul, kita ada 10 aktiviti, satu aktiviti 1 jam, jadi 10 aktiviti ada 10 jam. Jadi kesesuaian kandungan kita nak tengok dari sudut
minit yang pertama untuk aktiviti yang pertama sehingga habis aktiviti yang pertama itu, adakah kesesuaian masa itu sesuai tak sesuai. Bahan yang kita gunakan itu sesuai tak dengan pelajar. Bahan yang kita gunakan itu adakah pelajar susah nak faham. Jadi semua itu nak lihat pada kajian rintis yang pertama. Pada peringkat yang kedua nak mencuba dan menilai modul. Bila pada peringkat yang pertama itu kita dah laksanakan kajian rintis, katakan dengan 10 orang pelajar, ataupun kita saya ambil contoh tadi dengan untuk bangunkan modul parenting, kita cari 10 orang parent yang ada anak-anak yang autism. Jadi kita laksanakan modul itu dengan mereka dan akhirnya kita dapati modul itu perlu ditambah baik. Baik, bila modul itu dah ditambah baik, kedua akan menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ataupun kita buat juga ujian norm. Okey, menentukan kesahan dulu. Bila kita nak menentukan kesahan ni, paling penting adalah apa yang kita akan buat dua, iaitu kesahan face validity and then content validity. Content validity selalunya kita akan melantik pakar dalam bidang, pakar dalam bidang untuk menilai modul dia. Dan ada borang-borang yang tertentu yang kalau berminat nanti boleh tag saya boleh emailkan borang-borang tersebut. Lantik pakar. Okey, yang kedua bila kita dah lantik pakar dan pakar dah menilai modul kita. Okey, ni penting bila kita nak copyright modul kita nanti, sebenarnya jawatankuasa untuk meluluskan patent ataupun copyright itu akan melihat all this tentang dapatan-dapatan kajian yang kita lakukan. Bagi peringkat PhD tak ada masalah sebab semua benda ni dah ada dalam your thesis nanti. Dia just keluarkan dan publish saja. Kemudian bila dah selesai kesahan ni, kita akan lantik juga orang yang expert dalam bidang teknikal dan bahasa untuk mereka melihat dan mengenal pasti bahasa yang kita gunakan dalam tulisan pembinaan modul kita itu adakah sukar difahami ataupun senang difahami. Ini pun akan memberi kualiti kepada satu modul. Kemudian kita akan buat kebolehpercayaan ataupun pilot test yang kedua kalau ikut model sidik tadi. Maka pada peringkat ini sekurang-kurangnya kita kena dapatkan 30 orang ke atas sampel kita ataupun responden yang terlibat. Maka kita run modul kita kalau 10 jam lah. Kita bersama dengan sampel tersebut. Yang akhir sekali adalah penilaian keberkesanan. Ini adalah penilaian keberkesanan dalam kajian eksperimen lah. Bergantung jenis eksperimen pula, jenis eksperimen apa yang kita nak gunakan. Okey, jadi saya rasa saya tak nak panjang sangat sebab saya nak, ini antara syarat-syarat kesahan ikut Russell. Ini prosedur membuat kesahan kandungan. Kita kena kenal pasti pakar, siapa pakar, dapatkan persetujuan pakar. Pakar ni juga kita kena betul-betul sebab kadang-kadang bila kita lantik pakar, tetapi pakar itu bukan pakar dalam bidang ataupun dia bukan pakar, dia pakar bidang tapi dia bukan pakar modul contohnya. Ini pun akan dipertikaikan nanti. Kemudian membuat semakan manual modul, menghantar manual modul untuk pakar analisis dan menerima penilaian. Baik ada kaedah pengiraan dia, kita menggunakan kaedah sama ada you nak gunakan kaedah biasa ataupun boleh menggunakan kaedah fuzzy Delphi. Kebolehpercayaan sama juga. Nanti kita akan part ini saya rasa nanti kita akan explain dalam siri-siri yang akan datang lah sekiranya ada. Okey, baik. Saya nak akhiri slide saya yang terakhir ini dengan yang dua slide. Okey, slide yang terakhir ni. Baik. Untuk peringkat PhD, kalau ikut slide saya ni, saya tunjukkan dia ada 3 peringkat sebenarnya. Bukan peringkat DDR tadi. Peringkat DDR tadi lain. Ini peringkat dalam kajian pembinaan modul secara overall. Peringkat yang pertama ni iaitu kesahan dan kebolehpercayaan. Peringkat yang kedua kajian eksperimen untuk menentukan keberkesanan modul dalam setting makmal. Ada juga kajian-kajian di peringkat PhD hanya terhenti pada kebolehgunaan modul. Kebolehgunaan modul, bukan kepada eksperimen. Jadi bagi mereka yang buat sampai tahap kebolehgunaan modul, better guna model DDR. Sebab model DDR membenarkan untuk menggunakan kajian sehingga sampai tahap kebolehgunaan, tidak sampai tahap eksperimen. Tahap kebolehgunaan adalah contoh kita nak tengok sama ada modul itu boleh digunakan dengan baik ataupun tak. Maksudnya facilitator sendiri. Sampel kita adalah facilitator. Okey. Peringkat yang ketiga ni, peringkat yang kedua adalah kajian eksperimen untuk menentukan keberkesanan dalam setting makmal. Okey. Ini untuk kajian peringkat PhD. Peringkat ketiga ni untuk yang mereka dalam tahap PhD tak perlu buat. Kerana kajian peringkat yang ketiga ini, kajian eksperimen untuk menentukan keberkesanan modul dalam setting sebenar.
Yang ini yang akan dilakukan dalam bagi mereka yang buat research grant, selalunya kita akan sampai ke peringkat yang ketiga ini untuk buat setting kita, sampel kita akan jadi lebih besar dan kaedah eksperimen kita pun akan jadi lebih luas. Okay? Jadi dalam modul ini ada 4 saja proses yang perlu diikuti. Bina modul, bila bina modul melibatkan proses pembinaan, panjang. Okay. Bila kita kata bina modul dalam proses pembinaan, berapa lama kita nak ambil untuk bina modul? Ini ada isunya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Adakah kita nak tetapkan hal begitu? Tapi bagi dalam research grant ni tak bolehlah, kita kena patuhi sebab kita ada time frame kita ada milestone yang di mana tak lebih beberapa bulan kita kena bina modul, kemudian kita kena buat ni, kita kena buat ini. Begitu juga PhD. Kita kena ada satu target time yang, sebab itu setengah-setengah orang mengatakan bila buat kajian peringkat PhD master ni, bila bina modul ni akan ambil masa yang panjang. Pada saya sebenarnya tidak, sama je. Proses kajian sama je, bina modul ataupun tak bina modul, proses akan sama je. Cuma bergantung pada diri kita lah. Kemudian dalam bina modul ni peer review, jadi kita detail kemudian nanti, peer review, kemudian kajian rintis dan yang saya sebut tadi lah. Keduanya adalah sahkan. Bila modul dah bina, kita kena sahkan kajian kesahan, kena pasti pakar, lantik pakar, analisis dapatan pakar, baiki modul, jalan TOT. Okay, bila modul dah siap itu, kita akan jalankan TOT kepada facilitator ataupun instructor ataupun guru yang terlibat dalam melaksanakan modul tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan, iaitu kita kata pilot test lah, yang kita nak laksanakan kepada satu kelompok yang kecil dulu. Kerana kita nak tengok dan nak lihat sama ada modul itu perlu diperbaiki lagi ataupun sebaliknya. Dan akhir sekali dalam kajian pembinaan modul adalah kajian keberkesanan. Selalunya kita menggunakan kaedah ataupun metod eksperimen, tapi ada juga yang menggunakan kualitatif ataupun gabungan kedua-duanya sekali, eksperimen dan juga kualitatif. Jadi habislah peringkat PhD-nya kalau ikut fasa-fasa ni, dan ini contoh-contoh yang lain lah. Okey, di buku DDR, modul-modul yang ada di pasaran sana kita boleh lihat dalam negara dan luar negara. Okey, mungkin ini ada rujukan, boleh dapatkan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, saya buka untuk soalan. Terima kasih Dr. Izwan. So kita ada sesi soal jawab dalam lebih kurang 15 minit. Terima kasih kerana menepati masa Dr. Izwan. Walaupun ada banyak lagi yang rasa macam perlu share dan kami pun nak tahu, tapi sebab kesuntukan masa, so Dr. Izwan memang pandai jaga masa. Saya ada satu soalan untuk slide terakhir yang Dr. Izwan, yang second terakhir yang Dr. Izwan share tadi tu, last, yang ada 4 stages tu kan? Ya. Dalam kebiasaannya, berapa lama untuk setiap stage? Katakan kalau untuk student PhD dengan projek penyelidikan, mungkin setiap stage berbeza sedikit masa, tapi typically berapa lama? Okey, saya tunjuk semula slide tadi boleh Alright. Sekejap. Okey, ada 4 stage tadi. Kalau kita lihat ke 4 stage tu, tempoh masa dia. Ini sangat penting tempoh masa ni. Sebab kita perlu structure tempoh masa ni. Ada yang kita boleh kontrol dan ada yang kita tak boleh kontrol. Okey, kita cuba ambil satu kaedah yang kita boleh kontrol dulu. Sebab ini sangat penting. Boleh nampak slide ni? Yang saya back to the slide ni kan, yang tadi. Okey ni. Bina modul. Okey, bila bina modul ni rakan-rakan, Prof kita boleh kontrol yang ni. Part bina modul kita boleh kontrol. Bila kita nak bina modul ni sebab dia di bawah kawalan kita. Dalam proses pembinaan modul di bawah kawalan kita. Baik, dalam fasa DDR ada 3 tadi tu. Fasa yang pertama analisis keperluan, fasa yang kedua reka bentuk, fasa yang ketiga adalah penilaian keberkesanan. Dalam fasa analisis keperluan di bawah kawalan kita, kita yang akan tentukan. Okey, bagi mereka yang buat PhD ni, jangan lebih daripada semester yang ketiga untuk defense proposal. Maksudnya dalam arti kata yang lain, katakan semester yang kedua you dah defend proposal, semester yang pertama you dah ambil semua kursus-kursus yang ada. Semester yang kedua ni you defend proposal. Masa you defend proposal itu, you dah siap fasa yang pertama dalam DDR, iaitu analisis keperluan. Sebab dalam defend proposal, fasa yang pertama dah selesai.
fasa yang pertama sudah selesai, iaitu analisis keperluan. Sama ada dalam analisis keperluan itu menggunakan metod literature review sahaja, tapi kadang-kadang tak cukup literature review, sebab selalunya literature review ini, LR ni dia terlalu lama, mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun yang lepas. Kita juga perlu melihat juga analisis dokumen, melihat dokumen-dokumen yang ada di kementerian, di sekolah dan sebagainya untuk mengenal pasti gap ataupun jurang yang ada. Ataupun kita buat survey, kita buat prelim dulu, buat kajian prelim, ataupun kita pergi interview pakar. Itu satu. Dalam peringkat ini, proses pembinaan semasa analisis keperluan itu kita dah selesaikan pada fasa yang pertama itu. Jadinya, kalau kita lihat dalam tempohnya semester kedua, kita dah defend proposal, dah selesai fasa yang pertama. Jadi bina modul, berapa lama kita nak ambil bina modul? 3 bulan cukup? 4 bulan cukup? Pengalaman saya, 3 bulan sudah cukup untuk membina modul. Sebab dalam masa kita buat literature review, kita dah dapat constructkan the variable-variable yang ada. Jadi 3 bulan pastikan kita ambil masa betul-betul untuk bina modul. Sebab dalam proses bina modul nanti, dia akan melalui proses peer review. Peer review ni sebenarnya kita boleh buat dalam bentuk rakan-rakan dalam buat kajian PhD ini satu, dan yang kedua kita juga boleh gunakan committee review. Committee review maksudnya jawatankuasa lah. Penyelia pertama, penyelia kedua, penyelia ketiga kalau ada jawatankuasa itu. Jadi proses bina modul 3 bulan cukup. Okey, yang kita tak boleh nak kontrol ni masa kita buat proses untuk validity. Kerana apa? Kadang-kadang ini ambil masa. Jadi bergantunglah, luck jugalah kan. Kadang-kadang kita hantar kepada expert tu, dia nilai cepat, kita akan dapat cepat. Dia nilai lambat, kita akan dapat lambat. Jadinya, pada peringkat ini, yang kita boleh kontrol masa kita bina modul, yang kita tak boleh kontrol masa kita buat validity. Okey, baik, ini satu. Kemudian, masa kita buat pilot test, kita boleh kontrol. Sebabnya, kita dapat 50% untuk kontrol dan 50% tak boleh kontrol. Kerana kita akan assign sampel yang sesuai untuk kita laksanakan pilot test masa peringkat kebolehpercayaan itu. Jadi di sinilah memerlukan pada kita untuk pastikan kalau modul kita itu 10 jam, 1 jam 1 minggu, kita akan ada 10 minggu. Jadi contoh begitulah, ataupun kita kata 10 jam, seminggu 2 jam, jadi akan habis masa 5 minggu. Jadi dalam tempoh 5 minggu tu kita kena betul-betul strukturkan supaya kita dapat laksanakan. Begitu juga pada peringkat keberkesanan, pada peringkat kajian eksperimen. Pada peringkat kajian eksperimen, maka kita boleh laksanakan mengikut tempoh yang kita tetapkan. Jadi untuk bagi mereka yang master ataupun PhD ni, 3 ke 4 bulan ni saya rasa satu tempoh yang sangat baik masa bina modul. Tapi bila nak bina modul ni selalunya bila dah lepas defend proposal. Jangan bina lagi sebelum defense proposal. Sebab takut-takut masa kita bina sebelum defense proposal, takut-takutnya apa? Bila kita defend saja, ada berlakunya pertambahan teori, pertambahan variable, pertambahan instrumen, ataupun kena ubah balik sebagainya. Jadi kita rugi masa kat situ. Jadi the bestnya, semester yang kedua adalah semester yang terbaik untuk defense proposal. InsyaAllah PhD akan dapat disiapkan dalam tempoh 3 tahun. Itu saya yakin sangat. Terima kasih Prof. Terima kasih atas penerangan yang amat bagus dan memberi kita satu jangkauan mengenai tempoh masa yang diperlukan untuk membina sehinggalah testing untuk keberkesanan modul. Saya jemput soalan dari para peserta. Kalau ada yang nak tanya soalan melalui chat group pun boleh, nanti kita baca. Boleh. Nanti saya check ya. Propo, boleh saya tanya? Boleh. Dr. Izzuan, saya Arimi dari FSK Healthcare. Tadi Dr. Izzuan ada nyatakan untuk content validity yang kita jemput tu perlu kita pastikan yang pakar tu betul-betul pakar, dan Dr. Izzuan kata tadi pakar dalam bidang tapi bukan pakar modul. Boleh terangkan yang itu tak? Okey. Kalau kita boleh dapat, kalau katakan kita lantik pakar, kita 3 orang pakar kita lantik. Katakan ketiga-tiga pakar itu, dengar suara saya tak? Dengar. Jelas. Okay. Katakan ketiga-tiga pakar itu, mereka setiap orang daripada pakar ni, dia pakar bidang, dia juga pakar modul. Bagus lah kan? Maksudnya kita boleh dapat begitu, tapi jarang sangat kita boleh dapat. Katakan kita ambil 3 orang, seorang pakar bidang tapi dia tidak pakar modul. Kita ambil seorang lagi, dia bukan pakar bidang tapi dia pakar modul. Maksudnya dalam pakar expert yang kita lantik itu, dia ada variety.
Tapi kalau kita boleh dapatkan, contohnya bidang saya adalah bidang kaunseling. Saya lantik seorang pakar, dia juga pakar kaunseling dalam bidang saya, dia juga pakar modul. Maksudnya dia complete lah. Dia memenuhi syarat ataupun definisi ciri-ciri sebagai seorang pakar itu. Tapi kalau saya lantik seorang A ni sebab dia pakar bidang tapi dia tidak pakar modul, maka saya lantik orang yang kedua ataupun orang yang ketiga, dia juga pakar modul. Ataupun satu lagi dalam modul saya menggunakan kaedah online. Menggunakan kaedah atas talian ini. Maka pastikan juga dalam menilai modul kita nanti adalah salah seorang ataupun beberapa orang dalam expert itu mereka juga pakar dalam bidang teknologi. Sebab itu ada elemen yang akan dipersoalkan kalau peringkat PhD. Selalunya dia akan ada kes di mana yang masa Viva bila dia pertikaikan tentang pakar ini dia terpaksa kena buat semula. Dia tak perlu collect data tapi dia perlu tambah beberapa orang pakar yang lain kerana satu dia kata pakarnya pengalamannya kebanyakan tak ada yang profesor, doktor saja. Yang kedua dia menggunakan online sedangkan pakar yang dilantik tidak ada seorang pun pakar dalam bidang teknologi. Itu antara perkara-perkara yang harus kita pertimbangkan. Dia akan ada implikasi juga nanti expert ini semasa kita mohon untuk copyright. Ataupun mohon untuk kita patentkan. Selalunya bila kita nak patentkan satu modul kita selepas daripada copyright, selalu bila kita nak patentkan dia ada satu penilai dalam dan penilai luar yang akan menilai modul kita. Bila dia nak menilai modul kita semasa kita nak patentkan tu kita dah hampir keluarkan manual of the module. Jadi manual of the module ni akan dinilai dan akhirnya perkara-perkara ni akan dilihat tentang siapa expert yang kita lantik dan sebagainya. Okey, lanjutan daripada tu Dr. Izwan, katakan modul biasanya di belasan kesihatan ni bila kita buat modul, banyak modul yang interdisiplin. Katakan kita ada 3 disiplin yang berbeza dalam satu modul. Modul gaya hidup. So kita ada bahagian pemakanan, kita ada bahagian senaman, ada bahagian psikologi. Dan bila kita lantik pakar, sudah pastinya macam Dr. Izwan kata tadi, pakar kena ada dari bidang, mewakili semua. Dan pakar bahagian modul pun kena ada. Kena ada juga. Setiap bila penilaian tu dijalankan, adakah setiap pakar tu, katakan pakar psikologi, dia nilai bahagian psikologi sahaja ataupun dia nilai bahagian lain juga? Dia nilai semua. Dia nilai semua tetapi dia fokus kepada bidang dia je. Mungkin pakar yang modul tadi dia bukan pakar bidang, maka konten dia tak akan nilai lah selalunya. Dia akan nilai tentang method. Maksudnya dari sudut you gunakan masa yang sesuai tak, model yang digunakan macam mana, persamplan macam mana. Jadi dia tak akan nilai ke semua sekali, tapi dia bergantung. Tapi bagusnya kalau kita boleh dapatkan pakar, dia pakar bidang, dia juga pakar modul. Itu lebih baik lah. Kita boleh define begitu. Kalau tak dapat juga, kalau kita tak dapat juga pakar yang dia ada cross disiplin begitu, maka kita boleh dapatkan pakar yang daripada bidang-bidang yang lain. Cuma yang saya concern adalah yang berkenaan konten, pakar konten dengan pakar modul tu sendiri saya dah clear. Cumanya kat sini kalau dalam konten tu sendiri ada 3 different bidang. Ada bidang kena ada perwakilan lah. Kalau ada 3 bidang, kena ada perwakilan bagi setiap bidang itu. Okey, kemudian apabila kita buat penilaian modul tu, ada katakan saya wakil bidang senaman, tapi dalam modul tu ada bidang pemakanan, bidang psikologi. Saya perlu nilai juga bidang tu ke ataupun tak perlu? Saya nilai bidang saya sahaja? Tak perlu. Tak perlu. So pakar tu nilai bidang dia sahajalah. Sebab itu masa kita buat content validity, kita kena differentiatekan. Ada 3 sebab kalau tak cross bidang tak apa. Tapi bila cross bidang, borang penilaian tu harus berbeza. Contohnya kalau dalam modul itu ada salah satunya modulnya adalah counselling. You hantar kepada saya. Yang modul kesihatan you tak hantar kat saya, you hantar pada orang lain. Jadi kita tak tahulah modul. Jadi nampak tak? Sebab kalau kita silakan. So kalau kita buat modul tu dah complete satu set modul tu, kita tak hantar the whole modul kepada semua penilai lah. Kita boleh hantar whole modul sebab dalam whole modul tu dia ada pengenalan, dia ada latar belakang modul, betul tak Dia ada regional modul, everything kita dah cerita di awal bab tu. Kemudian barulah manual ataupun aktiviti modul tadi. Cumanya bila part saya nak menilai itu, kita dah explain di surat lantikan itu hanya menilai di bahagian mana-mana. Alright, faham. Alright. Supaya dia tak confuse. Mudahkan pakar untuk menilai.
Sebab kalau saya nak menilai tentang dietetik contohnya, siapa saya nak menilai tentang konten dietetik? Jadi itu antara perkara yang okey, nanti saya akan share ada 2 borang pakar menilai secara umum. Umum maksudnya secara general. Dia ada beberapa item saja. Satu lagi borang adalah spesifik kepada konten. Jadi kalau dalam modul itu ada 3 disiplin yang berbeza, kaunseling, kesihatan dan juga satu lagi psikologi, maka bila kita nak gunakan penilaian pakar yang spesifik tadi tu, kita perlu buat lagi satu borang yang berbeza. Satu lagi borang yang umum maksudnya semua pakar, dia tak kira bidang pun dia akan jawab, sebab kita nak dapatkan konsensus pakar, sebab sama ada kita nak gunakan Fuzzy Delphi ataupun kita gunakan kaedah perkali koefisien. Jadi untuk menentukan kesahan bagi setiap pakar itu, konsensus sangat penting. Bila konsensus sangat penting, maka kita nak lihat validity dari sudut general secara umum dan satu lagi validity in term of the bidang. Kalau modul itu ada cross bidang lah, kalau tak ada cross bidang tak ada masalah. Tapi bila cross bidang ni, pakar yang menilai kaunseling, maknanya orang yang dalam bidang kaunseling saja. Kemudian kita akan laporkan dalam penulisan kita nanti, berbeza-beza lah dapatan dia. Betul, faham. Terima kasih. Ya. Ada lagi, siapa lagi ada soalan boleh tanya. Kita ada masa dalam, patutnya kita tamat pukul 12 tapi pagi tadi kita ada technical problem issue sikit. So, boleh lagi lah 5 minit kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan lagi. Prof. Ya. Saya Zahra, boleh tanya soalan? Boleh. Okey, Assalamualaikum Dr. Izwan. Saya Zahra. Saya Zahra daripada HK. Saya nak bertanya mengenai wakil pakar bidang tu kan. Biasanya seelok-eloknya berapa orang? Okey, dalam beberapa buku kalau rujuk beberapa buku mengatakan minimum 3 orang. Minimum. Tapi better kita ambil 3, 5, 7, 9. Ini majoriti pandangan. Majoriti pandangan dalam pembinaan modul mengatakan 5, 7, 9 dan ke atas itu better lah. Itu satu perkara yang kita boleh lihat. Tapi kalau kita kata ada 3 saja, tapi 3 ni ada risiko. Takutnya 3 ni ada risiko, di mana risikonya 2 mengatakan tidak setuju, 1 mengatakan setuju. Maka kita kena tambah lagi beberapa expert yang lain. Jadi sebaik ini adalah 5, 7, 9 dan ke atas lah. Lagi ramai lagi banyak, lagi ramai lagi bagus sebenarnya. Soalan saya yang kedua kalau ada masa, biasa kita buat minta pakar menilai kan kandungan satu, dan kita buat penambahbaikan. Betul. Selepas penambahbaikan tu adakah kita perlu tunjuk balik ke pakar dan berapa kali kita kena tunjuk balik kepada pakar tu? Kalau kita guna kaedah Fuzzy Delphi ataupun FDM Fuzzy Delphi method, dia ada beberapa kali, dia beberapa round. Kalau kita guna kaedah Fuzzy Delphi, sama ada mungkin kita pakar tu dia ada 2 pula kaedah untuk laksanakan. Sama ada kita hantar modul tu kepada dia, kita bagi satu tempoh masa untuk dia menilai. Satu lagi kaedah di mana kita panggil mereka dalam satu meeting room, mungkin 1 hari ataupun 2 hari dekat hotel mana-mana. Dan dalam masa 2 hari itu mereka terus boleh menilai dan dapat siapkan keseluruhan modul itu. Itu satu cara yang kita boleh buat. Dan soalan tadi berkenaan dengan tempoh masa, Iwan. Berapa kali kita tunjuk selepas ditambah baik? Kalau kita tidak menggunakan kaedah Fuzzy Delphi, kita menggunakan kaedah biasa penilaian, selalunya sekali dah cukup. Cuma bila sekali dah cukup itu, kadang-kadang ada pakar bila dia menilai modul, dia kata dia nak lihat semula modul itu setelah pembetulan dibuat. Jadi kita boleh hantar lagi sekali dekat dia. Ada juga dia kata modul ni dia rasa dia tak setuju ataupun tak betul. Jadi dia minta kita betulkan dan tunjuk kepada dia semula. Tapi kalau dia tak nyatakan dalam penilaian dia secara bertulis tu, sebab itu dalam borang penilaian tu salah satu ada item. Kita gunakan item-item untuk dia menilai dan kita develop the item itu based on scale. Satu lagi kita beri satu ruang dia untuk dia boleh komen secara kualitatif. Yang part the kualitatif ni sangat penting. Yang ini yang kita nak rujuk kepada pakar itu semula supaya pembetulan yang kita dah buat itu nanti dia akan berubah scaling dia bila kita dah buat pembetulan.
Jadi berapa round itu bergantung kepada jenis analisis statistik yang kita gunakan. Tapi kalau guna FDM ataupun Fuzzy Delphi, maka dia akan berlaku beberapa round. Selagi mana pakar itu tak bersetuju, maka kita kena tunjuk kepada dia dan dia akan berlaku beberapa cycle lah, kitaran itu. Okay. Dr. Izwan, di dalam chat ni ada 2 soalan tapi saya tak pasti Dr. Izwan boleh jawab tak? Yang mana Satu soalan dari Dr. Sila Umat dan Dr. Haniza. Student saya dah bina modul latihan yang ambil masa berapa minggu untuk complete. Hanya ada seorang peserta kajian yang lengkap latihan Keseluruhan. berapa peserta drop 10 jalan. Jadi ini adakah modul latihan tersebut dianggap boleh digunakan sebab seorang yang peserta kesan yang bersih sebab okay, baik. Ini dah peringkat keberkesanan ni kalau tak silap saya. Dia dah jalankan keberkesanan dalam bentuk eksperimen. Dia kata student saya dah bina modul latihan yang ambil beberapa minggu untuk complete. Dalam kajian dia pada peringkat keberkesanan ni, katakan ada 30 orang. Dalam 30 orang sampel itu ada 10 aktiviti yang patutnya diikuti oleh ke-30 orang ini. Tapi ada 3 orang dalam kalangan 30 orang ini, mereka tak dapat ikuti keseluruhannya. Dia skip beberapa aktiviti. Dia skip 3 ataupun 4 aktiviti. Okay. Yang 3 ini tidak boleh dianalisis. Untuk post test, tak boleh dianalisis. Sebab itu dalam kajian peringkat PhD, dekat sini kita akan lebihkan beberapa orang. Contohnya kalau analisis for the t-test, katakan perlu 30 orang, maka kita make sure setiap kumpulan kita itu melebihi 30 orang. To make sure berlakunya, kita kata sampel-sampel kita yang drop. Tak sihat, sakit, hilang dan sebagainya. Ini ada kesan dalam kajian eksperimen. Cumanya, bila kita kata tak cukup sampel, bila drop 3-4 orang, bukan bermaksudnya kita perlu laksana semula eksperimen, tak perlu. Jadi kita tukar the statistik, mungkin guna non-parametric. Disebabkan jumlah sampel yang tak cukup. Jangan risau part tu. Kadang-kadang ada student bila dia buat-buat, dia tak tahu kan. Dia kata macam mana lah, risau dia kata. PhD dia macam mana kan. Jadi teruskan macam biasa, tak ada masalah. Cuma bila time to the report, gunakan statistik yang betul. Itu je. Soalan yang kedua, boleh atau tidak t-test bateri bagi kajian eksperimental ke atas satu populasi pesakit dengan menggunakan t-test bateri tersebut jadikan dimodulkan pada akhir kajian. Pada pandangan saya tak ada masalah, boleh. Soalan yang ketiga, bolehkah modul disahkan oleh research team yang dalamnya ada pakar setiap bidang? Jawapannya tak boleh. Research team hanya boleh jadi committee review ataupun peer review saja. Tak boleh, memang tak boleh. Kecuali kita kata memang tak adalah dalam dunia ni, mengatakan tak adalah expert lain. Maka expert tu boleh digunakan. Tapi kalau masih ada, tak boleh digunakan. Sebab dia ada bias. Sebab kita pun terlibat dalam bina modul. Jadi macam mana kita nak review the modul tu. Ada bias kat situ. Elakkan bias lah. Dalam kajian PhD, elakkan bias. Okey. Terima kasih Dr. Izwan kerana memberi sangat banyak pengetahuan kepada kami. Kalau saya nak ajak Prof Zid dia kirim salam. Dia tengah ada, Prof Rosita ada, cumanya dia duduk dalam kereta dekat parking. Tak boleh nak bercakap. Saya nak minta dia bagi kata-kata aluan penutup pun dia tak boleh. So saya bagi pihak Prof Rosita dan juga pihak REACH Pusat Kajian Kesihatan Komuniti serta kumpulan penyelidik anak Malaysia Sihat nak mengucapkan terima kasih kepada Dr. Izwan. Dan pada masa yang sama, kalau saya tanya semua, kalau kita adakan satu siri bersama Dr. Izwan, you all nak dengar tak? Dengan Dr. Izwan, sudi tak nak buat satu siri dengan kami? Okey, saya respon dulu. Okey, saya sudi kita buat beberapa siri, bukan satu siri saja lagi, mungkin beberapa siri. Siri yang seterusnya nanti fokus kepada fasa yang pertama, analisis keperluan itu. Macam mana nak lakukan analisis keperluan? Satu, dia akan membantu pelajar-pelajar PhD yang belum defense proposal supaya mereka lebih cepat defense proposal. Cuba kita tahu bila fasa yang pertama kita selesaikan tu, itu fasa analisis keperluan. Next siri kita fokus pada fasa yang kedua DDR, itu fasa reka bentuk. Bagaimana modul yang telah terhasil, bagaimana kita nak bina modul itu, bagaimana nak buat kesahan dan bagaimana nak buat kepercayaan. Kemudian kita teruskan siri yang terakhir iaitu keberkesanan, mungkin 1 jam ataupun 2 jam. Sebab untuk keberkesanan ni perlukan sekurang-kurangnya paling minimum pun 2 hours lah.
Jadi untuk make sure you punya population betul, sample betul, statistik yang digunakan betul, dan how to analyze the data betul. Jadi semua itu akan membantu masa peringkat bab 4 nanti insya-Allah. Termasuk juga bagi peringkat PhD, bila buat modul ini your thesis akan jadi tebal. Sebab modul itu sendiri pun mungkin dah beratus muka surat. Sama ada you nak jadikan ia 6 bab, ada universiti yang benarkan jadi 6 bab, iaitu bab 1 macam biasa, bab 2 macam biasa, bab 3 method, bab 4 modul, bab 5 dapatan kajian, bab 6 adalah implikasi dan juga cadangan kajian. Jadi itu pun mungkin boleh kita bincangkan dalam siri-siri yang akan datang. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Izwan kerana sudi lagi nak bersama kami dalam sini. So nanti kami akan berbincang dengan Dr. Izwan untuk InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Thank you.